Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid dan juga kepada yang sedang menonton video inilah. Okey. Jadi hari ini kita akan membincangkan ataupun saya akan berkongsi mengenai satu topik perbincangan yang mana saya rasa benda ni sangat menarik. Apa menarik? Sebab kita sentiasa menggunakan benda ni dalam kehidupan kita, daripada kita sebelum kita tidur sampailah kita tidur dan bangun tidur kembali. Agak-agaknya benda apa ni? Benda apa yang akan kita bincangkan? Okey, tak apa. Jadi saya akan beritahu benda yang akan kita bincangkan hari ini adalah mengenai topik elektrik. Okey, macam mana elektrik ni kita gunakan daripada sebelum kita tidur? Kita tidur pun kita gunakan elektrik, kita bangun tidur pun kita gunakan elektrik. Okey. Sebelum kita tidur dekat rumah, kita akan buka kipas. Okey, buka kipas kita memerlukan tenaga elektrik. Alright, kita tidur dengan sejuk macam tu kan. Okey. Bangun tidur, kita akan buka lampu. Buka lampu sebab gelap kan. Kita bangun awal pagi, buka lampu, cerah. Bilik kita cerah. Okey, lepas dah cerah bilik, kita pula berjalan nak pergi tandas. Sebab apa? Nak lepaskan hajat. Hajat kita lah. Biasalah pagi-pagi kan. Sakit perut lah. Nak buang air kecil, nak buang air besar. Kita perlu pergi tandas, buka lampu. Jadi penting tak lampu ni sebenarnya? Lampu, bukan kata lampu ni penting, lampu tu malah juga penting. Sebenarnya elektrik, penting tak elektrik ni? Penting ya, sebab tanpa elektrik boleh tak kita nak pasang kipas? Tak boleh. Boleh tak kita nak buka lampu? Tak boleh. Jadi sebab tu lah kita perlukan elektrik. Sebab tu elektrik tu sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau tak ada elektrik, boleh tak nak tengok video saya pada hari ni? Ada yang cakap mungkin boleh sebab telefon dah cas bateri penuh. Kalau elektrik tak ada pun boleh tengok juga video ni. Tapi bayangkan kalau 1 minggu tak ada elektrik, agak-agak boleh hidup tak zaman sekarang ni? Nak order GrabFood tak boleh, nak order Foodpanda tak boleh, semuanya tak boleh. Nampak kesusahan dia. Kalau keluar jalan raya naik kereta nak pergi beli makanan, elektrik tak ada seminggu. Jalan raya traffic light rosak, tak boleh nak menyala, elektrik tak ada. Jalan jadi jam. Tapi sekarang jalan tak jam lah sebab kita PKP kan. Tapi tak boleh kata juga, ramai juga orang keluar kan. Itulah. Okey, jadi sebelum kita membincangkan dengan lebih mendalam tentang elektrik ni, okey, sukalah untuk saya berkongsi sedikit mengenai sejarah elektrik. Okey, baiklah. Jadi elektrik dikatakan dalam salah satu sejarah dijumpai oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752. Mengikut teori tersebut, Benjamin Franklin ni dia cipta teori layang-layang dan kilat. Okey, kilat sambar kepada layang-layang tu, dan pada waktu itulah dia jumpa kewujudan elektrik dan bermulalah penyiasatan mengenai elektrik dari zaman ke zaman. Pada zaman yang tak maju, tak moden, sehinggalah zaman kita yang serba moden. Dah ada kereta solar, dah ada apa lagi, motor solar, dah ada macam-macam. Alright. Jadi kita duk sembang pasal elektrik ni kan. Daripada tadi kita sembang pasal elektrik, kata bangun pagi guna elektrik, tidur pun guna elektrik. Pernah tak kita terfikir walaupun satu saat dalam otak kita, macam mana elektrik ni dihasilkan? Macam mana elektrik ni dijana? Kita guna elektrik ni hari-hari, tak habis ke elektrik ni? Jawapan dia, elektrik akan habis. Sebab tu elektrik perlu dijana setiap masa dan setiap hari. Dan sebab tu juga kita kena bayar bil elektrik, sebab elektrik tak free. Nak hasilkan elektrik tu memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu juga kita kena apa? Kita kena berjimat dalam menggunakan elektrik. Tak boleh membazir, buka lampu sana, buka lampu sini, pergi duduk dekat ruang tamu. Buka lampu dalam bilik, tinggal pergi duduk ruang tamu tengok TV. Tak boleh macam tu. Kita kena sama-sama menjimatkan tenaga elektrik, sebab tenaga elektrik ni akan habis. Kita nak guna, bukan kita seorang yang akan guna tenaga elektrik ni. Kita kena bayangkan dekat satu taman kita tu berapa ramai yang guna elektrik. Dalam satu taman baru, dalam satu negara, dalam satu dunia, berapa banyak tenaga elektrik yang perlu digunakan. Dan kita juga kena sedar dalam dunia ni betapa ramainya rakan-rakan kita yang tak diberikan nikmat elektrik. Yang mana hari ni kita sejuk dalam rumah ni, sejuk dengan kipas, dengan aircon kan. Tapi ada kawan kita yang dekat rumah dia tak pernah ada kipas, tak pernah jumpa lampu.
tak pernah ada suis elektrik. Ada kawan kita macam tu. Ni bukan cerita tipu, tapi ni kebenaran. Okay, bila kamu dah besar nanti, kamu mula berjalan, merantau, kamu akan jumpa macam-macam keadaan manusia, keadaan rakan-rakan kamu di tempat lain lah. Okey, baik. Jadi berbalik kepada topik kita ni. Macam mana elektrik di rumah dijanakan? Okey, sebenarnya elektrik di rumah kita ni dijanakan oleh stesen jana kuasa, ataupun kalau kita kenali syarikatnya adalah TNB lah dekat Malaysia ni. Tenaga Nasional Berhad, betul tak? Okey, kalau tak betul, bolehlah berbetulkan di ruang komen bawah lah. Tapi rasanya macam betul. Dekat dalam Malaysia ni, ni satu maklumat tambahan. Dekat dalam Malaysia ni, sumber tenaga yang menjanakan elektrik yang kita gunakan adalah daripada air. Okey. Kalau perasan dekat negeri-negeri lain dalam Malaysia ni, negeri contohnya macam Pahang, ada empangan air yang sangat besar. Apakah fungsi empangan air ni? Empangan air ni fungsinya adalah untuk menjana elektrik. Di bawah, di bahagian bawah empangan air, dia akan ada turbin. Turbin ni bentuknya macam kipas. Fungsinya pun akan berpusing macam kipas. Tapi dia bukannya pusing untuk bagi angin kat kita lah. Fungsinya untuk bila air kena, dia akan menyebabkan turbin tu berpusing dengan sangat kuat, dan pusingan turbin tersebut akan menyebabkan terhasil tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik tu yang dihasilkan daripada turbin seterusnya akan diubah ataupun ditukarkan kepada tenaga elektrik yang akan disimpan dalam tempat khas, satu tempat khas ataupun rumah elektrik, dan daripada rumah tu akan disebarkan elektrik ke rumah-rumah kita. Sampailah kepada kita guna hari ni. Duk cas telefon, dengar lagu, main game apa semua tu kan. Kita kena cakap terima kasih dekat abang TNB. Sebab rajin lah servis benda tu semua tu kan. Kalau kita tak buat benda tu, kita hanya menggunakan. Jadi sumber yang kita gunakan adalah sumber air. Mesti ramai yang tak tahu kata air ni adalah salah satu sumber tenaga elektrik. Okey, apa lagi sumber tenaga elektrik selain daripada air? Okey, saya bagi tahu juga, sumber tenaga elektrik yang lain selain daripada air adalah tenaga ombak. Ombak pun boleh menghasilkan tenaga elektrik. Macam mana ombak boleh menghasilkan tenaga elektrik? Dengan konsep ataupun kaedah yang sama seperti tenaga air lah, ataupun tenaga hidroelektrik tu kita panggil untuk air. Okey, seterusnya yang ketiga, sumber tenaga angin. Angin pun boleh menghasilkan tenaga elektrik dengan cara yang sama, dengan memutarkan turbin. Okey, angin ni banyak digunakan di negara-negara yang mempunyai angin yang kuat lah. Di Malaysia ni angin tak kuat. Angin pun kalau kita keluar pada petang-petang, kena sikit je kan. Tak boleh lah nak jana tenaga elektrik guna angin. Kat negara yang angin dia sentiasa kuat, dia pun menggunakan sumber tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, jadi yang keempat, apa dia? Agak-agak sumber tenaga sangat famous. Sumber tenaga yang keempat ni sangat famous. Sumber tenaga matahari, ataupun kita panggil sebagai sumber tenaga solar. Bila saya sebut sumber tenaga matahari, macam matahari boleh hasilkan tenaga elektrik kah? Tapi bila saya sebut solar, semua tahu kan? Alright. Jadi dekat mana solar yang paling dekat, paling senang kita jumpa? Solar dekat mana? Paling dekat kita jumpa dekat kalkulator. Okey, contoh kalkulator ni. Ni saya bawa kalkulator. Dekat atas. Okey, kalkulator bahagian atas ni kita panggil sebagai ini solar. Jadi kalkulator ni dia ada bateri. Okey, tapi bateri tu boleh dicas dengan menggunakan tenaga solar. Jadi tak payahlah nak beli bateri baru tiap-tiap hari kan. Tiap-tiap masa bila bateri habis, tak payahlah beli baru, tambah baru. Hanya perlu jemuk saja kalkulator ni bawah cahaya matahari sebentar lah untuk cas balik tenaga. Okey, kita dah sebut pasal tenaga air, ombak, angin, matahari. Tapi macam mana peralatan elektrik dalam rumah, macam remote TV, remote kipas, tak ada pun solar dekat situ. Macam mana elektrik dijana? Mesti duk tertanya-tanya kan, ataupun ada yang masih blur lagi. Okey, macam mana dijana? Okey, dalam remote ada bateri yang kita panggil bateri Eveready, bateri apa lagi? Bateri macam-macam bateri lah. Okey,
bateri AA, bateri AAA. Okey, bateri itu adalah sumber tenaga elektrik juga. Dia kita gunakan dalam bateri itu ada bahan kimia. Jadi bahan kimia yang digunakan tu akan ditukarkan, dia akan ada tindak balas lah. Tindak balas dia menyebabkan terhasilnya tenaga elektrik yang boleh digunakan untuk remote tu. Okey, seterusnya selain sel bateri itu ataupun kita panggil sel kering, dekat dalam kereta, kenderaan seperti kereta, motor, lori, agak-agak gunakan bateri tak? Guna, ada baterinya. Tapi bateri untuk kenderaan macam ni kita tak panggil lah bateri. Bateri kita guna untuk yang kecil-kecil tu. Jadi untuk bateri kereta, bateri motor, kita namakan, dia ada nama khas. Namanya adalah accumulator. Okey, apa dia? Accumulator. Itu adalah bateri yang ada dalam kereta, dalam motor, dalam lori, dalam bas. Alright. Seterusnya kita akan membincangkan tentang dynamo. Apa pula dynamo ni? Okey, dynamo ni pun adalah salah satu sumber penghasilan tenaga elektrik. Macam mana? Macam ni. Dynamo ni kalau waktu dulu, kalau kita kayuh basikal, kita kayuh, kalau orang Kedah panggil gerek, kita kayuh gerek malam-malam kan, kita perlukan lampu. Kalau orang dulu dia buka torchlight. Tapi torchlight lama-lama bateri akan habis. Jadi diciptakan dynamo, yang dynamo ni dipasangkan juga dengan lampu basikal. Okey, dia diletakkan dekat tepi tayar. Okey, bila kita kayuh basikal, roda akan berpusing. Bila roda berpusing, maksudnya ada tenaga kinetik pada roda tersebut lah. Jadi tenaga kinetik tersebut akan memutarkan dynamo yang berada pada roda tersebut, dan tenaga elektrik dapat dijanakan. Jadi menyalalah lampu sepanjang kamu kayuh basikal. Bila kamu berhenti kayuh basikal, lampu tu akan terpadam. Begitulah konsep cara kerja dynamo. Alright? Okey, dan yang terakhir adalah penjana elektrik. Okey, sembang pasal penjana elektrik ni, pernah pergi pasar malam? Okey, mungkin sekarang tak pernah kan. Tapi dulu-dulu sebelum kita PKP, pasar malam ni sangat famous lah. Kalau dekat Kilang Lama, malam Khamis tak silap saya. Kalau dekat Taman Tiram, malam Selasa rasanya. Pasar malam memang best, macam-macam makanan ada. Tapi pernah tak kita terfikir macam mana gerai-gerai dekat pasar malam ni boleh mendapatkan tenaga elektrik untuk nak menyalakan lampu, nak masak ni kan? Ada yang jual elektrik, barangan elektrik. Macam mana dapat tenaga elektrik ni? Kalau perasan, bila kita masuk tapak pasar malam, kita akan dengar bunyi bunyi macam mesin tu kan. Tu adalah penjana elektrik, ataupun dalam bahasa Inggerisnya generator. Generator ni dia berfungsi, kita perlukan minyak diesel ataupun minyak petrol untuk bagi generator ni berfungsi lah. Okey, bila generator ni berfungsi, kita dah tuang minyak kan, kita dah start, dia akan bekerja. Cara kerja dia ni, dia akan berpusing dalam tu, pusing macam tenaga kinetik juga. Dia akan tukarkan daripada bahan bakar yang kita bagi tu, bahan bakar dalam tu, dia akan tukar kepada tenaga elektrik. Jadi bolehlah kita gunakan untuk nak terangkan gerai-gerai kita ataupun lampu-lampu di pasar-pasar malam. Jadi lepas ni kalau PKP dah habis, semua boleh pergi pasar malam, boleh pergi tengok generator dekat kedai-kedai tu. Rasanya tokai-tokai kedai tak marah. Jadi jangan lupa lah belilah sebiji Apple kalau pergi tengok generator. Jangan pergi tengok saja. Memang kena marah lah. Okey, mudah sahaja tentang sumber tenaga elektrik.